Ar-raki'un, orang-orang yang rukuk. Okey. As-sajidun, orang-orang yang sujud. As-sajidun, orang-orang yang sujud. Okey. Al-amiruna, orang-orang yang menyuruh. Al-amiruna, orang-orang yang menyuruh. Okey, al-amiruna, orang-orang yang menyuruh. Dengan okey. Al-ma'ruf, kebaikan. Al-ma'ruf, kebaikan. Okey. Wa dan an-nahun, orang-orang yang melarang ataupun mencegah, menegah, dua-dua boleh. An-nahun, orang-orang yang melarang, mencegah, dua-dua boleh. Daripada al-munkar, kemungkaran. Al-munkar, kemungkaran. Wa dan al-hafizun, orang-orang yang memelihara. Al-hafizun, orang-orang yang memelihara. Hafiz, kan? Al-hafizun, orang-orang yang memelihara. Bagi. Hududi, batasan-batasan hukum. Terjemah hudud. Hudud adalah plural kepada perkataan had. Had dah jadi bahasa Melayu kan? Had limit. Had satu, hudud plural. Jadi hudud kita terjemah batasan-batasan hukum. Allah lah. Hududillah maksudnya batasan-batasan hukum Allah. Wa dan basyiri, berilah berita gembira. Basyiri, berilah berita gembira. Al-mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Al-mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Terjemahkan dia, Puan Hayati. Puan Hayati boleh terjemahkan? Orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang beribadat, orang-orang yang memuji, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang rukuk, orang-orang yang sujud, orang-orang yang menyuruh dengan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan orang-orang yang memelihara bagi batasan hukum Allah. Berilah berita gembira kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman. Okey, baik. Di ayat 112, ayat pertama kita hari ini, ayat 112 surah At-Taubah. Ayat pertama kita hari ini adalah ayat yang nak menerangkan sifat-sifat orang yang akan mendapat fauzul azim. Sifat-sifat orang-orang yang akan mendapat fauzul azim. Mana fauzul azim? Ayat minggu lepas. Ayat tahun lepas. Ayat 111. Bila tak buka balik ayat 111. Okey, muka surat 204. Ayat 111. Ayat kita yang terakhir sebelum ni. 2 minggu lepas. Puan Hajah Haliza Hasan. Puan Hajah Haliza Hasan boleh baca tak? Muka surat 204. Ayat 111 tu boleh tak tolong baca Puan Hajah Haliza Hasan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Ustaz, saya join kelas malam, jadi mungkin dia lari sikit. Tak apa, tak ada masalah. Baca kat Quran terjemah pun boleh je, Puan, tak ada masalah. Okey. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang yang beriman diri-diri mereka dan harta benda mereka dengan bayaran bahawasanya dengan apa ni? Bayaran bahawasanya bagi mereka syurga, mereka berperang di jalan Allah, maka mereka membunuh dan dibunuh. Mereka sebagai janji ke atasnya yang benar dalam Taurat dan Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menyempurnakan dengan janjinya daripada Allah, maka bergembiralah kamu dengan
jual beli kamu yang kamu telah berjual beli dengannya, dan demikian itu ialah kejayaan yang benar. Okey, baik. Ayat minggu lepas, ayat sebelum ni, ayat 111. Allah kata Allah telah membeli daripada orang mukmin diri dan harta mereka dengan bayaran syurga. Apa mereka kena buat? Mereka kena berjuang jalan Allah Ta'ala, mengorbankan diri dan harta, masa di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi soalannya timbul, Allah Ta'ala nak bagi syurga kepada orang berperang jalan Allah. Soalan yang timbul, adakah dengan semata-mata berperang jalan Allah layak dapat syurga? Adakah semata-mata berperang jalan Allah layak dapat syurga? Tak. Kalau orang tu perang jalan Allah niatnya tak ikhlas, bukan semata-mata nak dapat redha Allah, nak dipanggil pahlawan, dapat neraka juga. Dalam satu kisah peperangan, Nabi SAW cakap pada sahabat-sahabat sebelum satu peperangan ni, saya lupa peperangan apa. Nabi kata sesungguhnya dia adalah ahli neraka. Nabi cakap macam tu kepada sahabat-sahabat. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka. Maka sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, dia tu nampak orang yang sungguh-sungguh dalam peperangan. Maka Nabi tak jawab kata-kata sahabat tersebut. Lalu keesokannya, dia dengan sahabat-sahabat lain pergi perang. Dia dengan sahabat-sahabat lain pergi perang. Dalam peperangan tu, dia ni telah cedera dengan teruk. Dia telah cedera dengan teruk. Oleh kerana tak tahan sangat sakit cedera tersebut, apa dia buat? Dia ambil pedang, dia bunuh diri dia sendiri. Dia ambil pedang, dia telah membunuh dirinya sendiri dalam peperangan. Maka mati dalam peperangan bunuh diri sendiri, apa hukumnya? Hukumnya mati bunuh diri. Bukan dapat syahid pun. Mati bunuh diri. Maka setiap orang yang pergi perang, ada juga orang yang pergi perang, niat dia bukan kerana Allah, nak dipanggil pahlawan, nak dipanggil panglima. Maka tak layak juga dapat syurga. Walaupun Allah Ta'ala janjikan, kita kata, dalam peperangan Allah nak bagi syurga, adakah tu saja dah cukup? Tak. Kena ada juga sifat-sifat lain, ciri-ciri lain. Dalam hadis Nabi kata, siapa hafal Quran boleh menyelamatkan 10 ahli keluarganya yang masuk neraka ke masuk syurga, dapat masuk syurga. Jadi hadis tu adakah bermakna orang tu hafal Quran je? Lepas dia hafal Quran 30 juzuk, dia tak payah semayang lagi. Dia tak payah buat baik pada mak ayah lagi. Dia tak payah puasa pada bulan Ramadan lagi. Dia tak perlu pergi haji umrah lagi. Tak. Di samping dia hafal Quran, amal-amal lain pun kena ada juga untuk melayakkan dia masuk syurga. Itu maksudnya. Sama juga dalam ayat kita hari ini yang kita nak bincang. Allah Ta'ala ayat 111 tu cerita pasal siapa pergi perang layak masuk syurga. Allah dah confirm bagi syurga pada dia. Tapi soalan yang timbul, adakah perang semata-mata? Tak. Orang yang pergi perang pun kalau amal-amal dia sebelum perang tak bagus jugalah. Okey, sebelum perang dia tak semayang, sebelum perang dia durhaka pada mak ayah, sebelum perang dia tak bayar hutang, maka tak layak juga dapat apa yang Allah janjikan. Maka penghujung ayat 111 yang dibaca oleh Puan Hajah Haliza Hasan tadi, apa Allah kata? Zalika huwal fawzul azim. Itulah kejayaan yang besar. Jadi siapa yang layak dapat kejayaan besar tu? Orang yang pergi perang dalam masa yang sama, dia ada ciri-ciri yang kita nak bincang ni. Pertama, at-taibun. Dia orang yang bertaubat. At-taibun maksudnya orang yang selalu bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada amal, tapi dalam masa yang sama dia terbuat dosa, terbuat maksiat, maka dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa definisi taubat? Apa takrif taubat? Tadi saya share kat grup. Saya cuba share kat skrin sekarang kalau boleh. Okey, baik. Ini definisi taubat. Okey. Ini takrif taubat yang ditulis oleh Imam Al-Asfihani. Okey, baik. Sengit ya. Saya tak pasti macam mana nak bagi tak sengit. Okey, alhamdulillah tak sengit. Okey, nampak Taubat ialah kembali kepada perintah Allah setelah melakukan pencerobohan terhadap sempadan agama Allah. Imam Al-Asfihani mentarifkan taubat menurut syarak iaitu kita sebut taubat ni definisi dia, ni takrif dia. Tarkuz zambi liqubhihi, meninggalkan berbuat dosa kerana kejinya dosa tersebut. Tu satu.
Dia tinggalkan dosa tu dengan perasaan rasa keji, benci sangat dosa tersebut. Tu satu. Yang kedua, wan nadmu ala ma farata minhu. Dia penuh penyesalan terhadap dosa yang dia telah melakukan tersebut. Bukannya mulut lafaz taubat tapi hati tak rasa salah pun, tak rasa menyesal pun. Dalam hadis lain Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata an-nadmu at-taubatu. Menyesal itu pun sebahagian daripada taubat juga. Rasa menyesal. Yang ketiga, wal azimatu ala tarkil muawadah, berazam untuk meninggalkan, berazam untuk tidak mengulangi lagi. Wal azimatu tu berazam ala untuk tarki, meninggalkan, muawadah, mengulangi. Berazam untuk meninggalkan, mengulangi perbuatan tersebut. Maksudnya azam yang kuat tak nak buat lagi. Yang ketiga. Yang keempat, wa tadaruku ma yumkinuhu tadarukuhu minal a'mali bil i'adah, mendapatkan semula amalan-amalan yang dia telah tertinggal dengan melakukan kembali amalan-amalan tersebut. Banyak mana sembahyang dah tinggal, qada balik. Banyak mana puasa dah tinggal, qada balik. Banyak mana zakat-zakat yang buat bodoh sebelum ni, bayar balik. Itu definisi taubat menurut Imam Al-Asfihani. Termasuk juga dalam nombor 4 tadi, menyelesaikan juga hutang-hutang ataupun hak-hak orang lain yang belum dilansaikan. Dulu-dulu pernah sewa rumah orang, tak bayar 3 bulan, lari. Dulu-dulu pernah pergi Langkawi sewa kereta seminggu, lari, tak bayar, contoh. Jadi sekarang bila sebut bertaubat, kena selesaikan balik semua benda-benda tersebut. Nabi sebut dalam sebuah hadis, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua anak Adam ni jenis buat dosa. Ustaz ke, mufti ke, ustazah ke, siapa saja, semua jenis buat dosa. Cuma sebaik-baik pendosa adalah orang yang sering bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, taubat Allah Taala akan terima sebelum kita mati, taubat akan diterima. Cuma taubat terbaik adalah taubat yang dilakukan oleh seseorang sejurus selepas melakukan dosa. Pagi tadi buat dosa, sekarang tu rasa tak senang hidup. Sarapan tak selera, makan tengah hari tak selera, terus taubat pada Allah Taala. Tengok muka surat 80. Muka surat 80 surah An-Nisa. Okey, takrif tadi, definisi yang saya share pada tuan-tuan tadi ada dalam tafsir pedoman. Saya ambil dalam tafsir pedoman, kita pernah beli buku tafsir tersebut. Okey, muka surat 80 ayat 17 dan ayat 18. Tolong baca Kak Ram. Muka surat 80 ayat 17 dan ayat 18. Okey. Okey. Sesungguhnya taubat kepada Allah itu hanya layak bagi mereka yang melakukan kejahatan kerana tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat 18. Dan tidaklah diterima Allah taubat itu daripada mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang antara mereka, barulah dia mengatakan, aku benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak juga diterima taubat daripada orang-orang yang ketika meninggal, mereka tetap kafir. Orang-orang sedemikian telah kami sediakan azab yang pedih. Okey, terima kasih Kak Ram. Jadi ada dua jenis orang yang Allah takkan terima taubat. Allah confirm takkan terima taubat. Pertama, masa dia nak mati, dah nazak, nyawa dah dekat sini, baru nak taubat. Sekarang saya taubat, sekarang saya taubat. Orang Islam lah. Orang Islam yang ketika dia nak mati, sekarang saya taubat, sekarang saya taubat. Allah tak terima taubat dia masa tu. Sama macam Fir'aun. Fir'aun dah tenggelam masa tu boleh kata, aku beriman dengan Tuhan yang Bani Israil beriman dengannya. Pun tak terima juga. Sebab masa tu kita kata dah ambang maut, diambang ajal kematian, tak boleh diterima taubat. Yang kedua, orang kafir taubat juga tahu. Orang-orang kafir bertaubat juga, tapi taubat mereka selepas mati. Dah masuk kubur baru taubat, menyesal, tak nak buat dosa lagi, tak nak syirik lagi dah. Maka Allah tidak menerima lagi taubat mereka itu. Baik, kita dah bincang sebelum ni, ada 5 sebab pengampunan dosa. Kita ringkaskan. Pertama, taubatlah. Sungguh-sungguh kena taubat. Yang kedua, pengampunan dosa ialah dengan cara kita menghapuskan dosa dengan buat kebaikan. Okey, dalam ayat surah Hud Allah kata innal hasanat yudhibun as-sayyi'at. Dosa akan terhapus dengan sebab kita buat baik. Kita boleh buat dosa, lepas tu kita buat baik pula.
maka kebaikan kita tu akan menghapuskan dosa-dosa kita yang kita buat sebelum tu. Okey, yang kedua. Yang ketiga, dosa Allah Taala akan hapuskan, okey, dengan cara kita memelihara diri daripada buat dosa yang lain. Kita ada keinginan nak buat dosa tapi kita tahu tu tak boleh buat berdosa di sisi Allah, kita tahan nafsu. Pun jadi sebab pengampunan dosa-dosa yang lain. Yang ketiga. Yang keempat, okey, kita ringkaskan, malah nak refer ayat dia. Yang ketiga tadi dalil dia surah An-Nisa ayat 31. Orang yang dia tahan diri buat dosa, Allah akan ampun dosa-dosa yang lain. Yang keempat, syafaat. Ke akhirat nanti, ada setengah manusia yang Allah Taala akan ampunkan dosa dia melalui syafaat Nabi SAW. Itu pun bergantung kepada keizinan Allah. Bukan semua orang Nabi boleh bagi syafaat. Orang-orang yang Allah Taala izin saja layak dapat syafaat daripada Nabi SAW. Yang keempat. Yang kelima ni lah mudah-mudahan kita dapat. Allah Taala akan mengampunkan dosa semua manusia walaupun dia tak minta taubat pada Allah Taala, kecuali syirik. Yang kelima ni Allah Taala boleh ampunkan dosa semua manusia ke akhirat kelak walaupun kita tak minta ampun pada Allah, tak taubat pada Allah, Allah boleh ampunkan kecuali dosa syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Jadi ciri-ciri orang yang layak dapat syurga adalah orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bilang satu-satu, balik muka surat kita 112 ayat 112. Yang kedua, al-abidun. Orang-orang yang beribadat pada Allah Taala. Maksudnya ialah, baik, perkataan at-taibun sampailah al-amiruna bil ma'ruf. Kalau kita tengok dua baris pertama ayat ni, dua baris pertama ayat kita sekarang, dua baris pertama ni, tidak ada perkataan wa. Betul kan? Allah tak kata at-taibun wa al-abidun wa al-hamidun wa as-saihun, tak. Kenapa tidak didatangkan perkataan wa untuk perkataan dua baris ni, ayat dua baris ni? Supaya nak tunjukkan pada kita tidak ada susunan step by step. Maksudnya ialah orang-orang yang berjaya Allah nak sebut dalam ayat ni, mereka buat semua sifat-sifat ni sekaligus dalam masa yang sama. Bukan hari ni mereka taubat, lepas taubat hari ni relax dulu, esok baru mula ibadat. Okey, habis ibadat, lusa baru puji Allah. Tak, mereka buat ke semua sifat-sifat ni dalam masa yang sama. Hari yang sama, masa yang sama mereka taubat. Hari yang sama, masa yang sama mereka ibadat, mereka puji Allah, mereka berpuasa, mereka rokok, mereka sujud. Bukan step by step. Itu maksud ayat ini. Sebab tu Allah tidak didatangkan perkataan wa. Okey, baik. Pertama taubat. Yang kedua, al-abidun. Maksud abidun berasal pada perkataan abdu, hamba. Jadi Allah Ta'ala guna perkataan al-abidun. Nanti ke arah depan sikit, Allah Ta'ala akan sebut perkataan rukuk dan sujud. Allah sebut al-abidun. Lepas tu ke arah sikit Allah dah sebut rukuk dan sujud. Kita semua tahu rukuk dan sujud adalah solat. Kenapa Allah Ta'ala separatekan, pisahkan antara al-abidun dengan solat? Kerana hamba Allah Ta'ala, kita ni hamba Allah Ta'ala 24 jam. Kita bukan hamba Allah Ta'ala masa solat sahaja. Jadi seluruh hidup kita daripada kita bangun tidur sampai kita nak tidur balik dan kita dalam tidur, kita seluruhnya adalah hamba Allah Ta'ala. Jadi orang-orang berjaya adalah orang yang sentiasa hidupnya dalam ibadat. Ingat, kena faham, bila sebut hidupnya sentiasa dalam ibadat, bukanlah makna dia kena semayang dia seumur. Tak. Orang berniaga, dia berniaga ikut syariat, dia dalam ibadat. Orang berkebun ikut syariat, dia dalam ibadat. Orang bekerja dengan majikan, dia bekerja ikut syariat, dia dalam ibadat. Orang tidur, orang yang tidur, dia tidur ikut syariat. Maksudnya dia tidur cara Nabi SAW ajar tidur, dia dalam ibadat. Jadi orang yang berjaya adalah orang yang senantiasa letak diri dia dalam ibadat. Masa berjalan ikut sunnah Nabi, masa makan ikut sunnah Nabi, masa mandi ikut sunnah Nabi, masuk toilet, keluar toilet ikut sunnah Nabi, masa tidur ikut sunnah Nabi. Tidur tu rugi ya. Kalau kita tidur tak ikut sunnah Nabi, kita telah bazirkan berjam-berjam, satu hari tak dapat pahala, rugi. Tidur bukan susah pun, tidur. Sebelum tidur, amalkan sunnah-sunnah Nabi yang Nabi ajar. Ambil uduk, baca 3 kul, habiskan sejadah dan almud, tasbih Fatimah, isyarat ludah tapak tangan. Simple je sunnah Nabi, sebelum kita tidur kita buat. Maka kita dah umur berapa?
Dalam 60 tahun kita hidup, lebih kurang 20 tahun masa tidur kita habiskan. Free saja masa tu Allah Ta'ala bagi pahala kalau kita amalkan sunnah Nabi SAW. Jadi, orang berjaya adalah orang yang sedar tujuan, maksud hidup dia adalah ibadat pada Allah. Jadi pantang ada masa lapang, pantang ada masa free. Dia fikir ibadat apa nak buat? Nak zikir ke, nak baca Quran ke, nak sedekah ke, nak puasa ke. Itu ciri-ciri orang yang berjaya yang kedua. Yang ketiga, Alhamidun. Orang-orang yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud memuji Allah Ta'ala kat sini zahirnya adalah orang yang sebut Alhamdulillah kan. Jadi bukan sahaja orang tu sebut Alhamdulillah, bahkan orang tu orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Ada orang sebut Alhamdulillah, 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 bagus. Tapi buat maksiat pada Allah. Mulut sebut Alhamdulillah, tangan buat maksiat. Kaki pergi tempat maksiat. Itu bukan orang bersyukur. Alhamdulillah walaupun lafaznya menyebut bersyukur, lafaznya menyebut memberi makna orang menyebut Alhamdulillah. Tetapi makna Alhamdulillah adalah orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga. Yang keempat, As-Sa'ihun ada dua terjemahan. Pertama, terjemah Sa'ihun ni berpuasa. Sama macam ciri-ciri isteri Nabi. Tengok surah At-Tahrim. Baik, kalau saya nak beritahu tuan-tuan, semua ciri-ciri sifat-sifat dalam ayat ni Allah gunakan lafaz male, lafaz maskulin, lafaz lelaki. Taibun, abidun, hamidun, saihun, itu semua lafaz-lafaz lelaki. Adakah lelaki saja termasuk? Tak, perempuan pun termasuk. Cuma oleh kerana ayat 111 cerita pasal perang, maka ayat 112 Allah datangkan lafaz-lafaz lelaki kerana kebiasaannya, ramainya, umumnya yang diperang adalah lelaki. Adakah perempuan tak boleh? Oh, aku ni untuk lelaki, perempuan tak boleh buat. Tak. Bila guna lafaz lelaki dalam Al-Quran, perempuan pun termasuk sama. Okey, sekarang kita nak bincang Sa'ihun. Datang mana Sa'ihun ni? Tengok surah At-Tahrim. Okey, muka surat 560. Muka surat 560. Okey. Ayat 5. Saya harap semua buka dulu page tu. Page 560 ayat 5. Saya baca ya. Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin. Nampak? Sa'ihatin. Saya harap semua buka page ni untuk kita sama-sama refer. Nampak? Perkataan sa'ihatin. Nampak? Ayat 5 tu ada perkataan sa'ihatin sama macam sa'ihun kat sini. Tolong baca terjemah dia Puan Indon Mahwi, tolong baca boleh? Ayat 5 tu. Okey Ustaz. Okey? Boleh, dengar. Boleh jadi jika Nabi menceraikan kamu, Tuhannya akan menggantikan baginya isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu, yang menurut perintah, yang ikhlas imannya, yang taat, yang bertaubat, yang tetap beribadat, yang berpuasa, meliputi yang janda dan anak dara. Okey. Apa terjemah dia? Yang berpuasa. Sa'ihatin tu yang berpuasa. Itu terjemah bahasa Melayu. Bahasa Inggeris dia terjemah apa? Woman given to fasting or emigrant. Emigran ke emigran tak tahulah. Macam immigration lah. Maksudnya orang yang berhijrah. Perempuan-perempuan yang berpuasa ataupun yang berhijrah. Yang mengembara kita terjemah tadi. Jadi as-sa'ihun ialah orang-orang yang berpuasa. Maksudnya mereka selalu berpuasa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan puasa kita semua tahu. Nabi Allah Taala kata puasa tu untuk aku. Puasa tu untuk aku. Jadi ciri-ciri orang berjaya adalah orang yang selalu berpuasa ataupun orang yang mengembara. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, kita ni tak buat siyahah ke? Tahu tak siyahah? Siyahah ni apa? Melancong. Siyahah ni melancong. Ya Rasulullah, kita ni tak buat melancong ke? Program melancong sambil belajar. Okey? Melawat sambil belajar. Tak buat ke? Maka apa kata Nabi SAW? Inna siyahata ummati fi sabilillah. Sesungguhnya melancongnya umatku tu di jalan Allah.
two in one. Apa maksud two in one? Sambil-sambil pergi perang, sambil-sambil tengok tempat orang. Sambil-sambil pergi menuntut ilmu ke Mesir ke Jordan ke Syria ke, sambil-sambil menuntut ilmu, fisabilillah lah tu. Sambil-sambil tu boleh pergi melancong tempat orang. Jadi Nabi kata, umat aku ni yang untungnya sambil fisabilillah dapat melancong sekali. Sambil fisabilillah dapat melancong sekali. Tempat-tempat menarik fisabilillah. Sambil pergi sambung belajar Mesir, Jordan, Syria, Turki contoh. Melawat tempat-tempat menarik. Okey, apa lagi? Jadi kalau kita pergi melancong semata-mata, tak salah, tak berdosa. Dapat satu je lah, melancong. Tapi Nabi kata umat aku ni boleh dapat two in one. Pahala dapat, melancong pun dapat. Cuma as-sa'ihu ni, ialah Nabi sebut siyaha. As-sa'ihu ni berasal pada perkataan as-siyaha. Siyaha tu melancong. Cuma maksud kat sini ialah mereka meninggalkan tempat asal mereka, pergi ke tempat lain semata-mata kerana agama. Contoh orang-orang daripada Mekah pergi ke Madinah. Siyaha lah tu, pergi semata-mata kerana agama. Pun termasuk dalam kategori ini. Okey, baik. 1, 2, 3, 4 kita dah lalu. Yang kelima, apa ciri mereka? Ar-raki'un as-sajidun. Yang rukuk dan sujud. Yang rukuk serta sujud. Tak ada perkataan dan. Baik, ciri yang kedua tadi dah ada al-abidun. Bila sebut abidun, ibadat, confirmlah semayang tu salah satu ibadat. Kenapa Allah Ta'ala hasilkan lagi? Allah nak sebut, walaupun aku dah sebut ibadat tadi, aku tetap sebut juga ibadat yang paling utama, sembahyang. Al-abidun kan ibadat. Bila sebut ibadat, semua kita tahulah ibadat itu semayang. Tapi kenapa masih juga dikeluarkan perkataan raki'un dengan sajidun, rukuk dan sujud? Kerana Allah nak beritahu, di kalangan ibadat-ibadat yang paling utama adalah sembahyang. Jaga mak ayah tengah huzur, ibadat tak? Mak ayah huzur. Mak ayah tu tak larat nak bangun, tak larat nak mandi, kita jaga dia, mandikan dia, buat pergi toilet, tukar pampers, ibadat tak? Ibadat. Bagus tak? Bagus. Tapi tak semayang. Anak yang jaga tu tak semayang. Dia jaga mak ayah tengah huzur, Masya Allah, bagus. Anak soleh sangat. Tapi tak semayang. Apa guna? Tak ada guna juga. Sebab tu Allah Ta'ala separatekan antara ibadat dengan semayang. Kerana Allah nak kata, dalam banyak-banyak ibadat, sembahyang tu paling utama sekali. Sembahyang tu paling utama sekali. Okey, baik. Kemudian, kenapa Allah Ta'ala sebut rukuk dan sujud? Sedangkan kita dah tahu dah, bila sebut rukuk, mestilah orang tu semayang. Bila sebut sujud, mesti orang tu dalam keadaan semayang. Allah sebut rukuk dan sujud kerana nak membezakan antara sembahyang Yahudi dan sembahyang Muslim. Orang Yahudi, sembahyang mereka tidak ada rukuk. Orang Yahudi, sembahyang mereka tidak ada rukuk macam orang Islam. Mereka sujud, berdiri terus sujud. Sebab tu dalam surah Baqarah, Allah Ta'ala mention rukuk. Tengok surah Baqarah, boleh tak surah Baqarah? Muka surat 7. Muka surat 7, ayat 43. Tolong baca terjemah dia, Tuan Haji Mawardi boleh tak? Tuan Haji Mawardi. Muka surat 7, ayat 43. Tolong baca. Okey, 43 saya. Ya, ayat 43, betul? Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Okey. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kenapa Allah sebut rukuk saja? Kerana untuk masuk rukuk tu semayanglah bersama orang-orang semayang. Masuk rukuk tu ialah, masuk ayat tu ialah, sembayanglah kamu bersama orang-orang semayang. Tapi soalannya kenapa sebut rukuk saja? Kerana untuk membezakan antara solat Islam ajar dengan solat Yahudi ajar. Jadi bab ciri-ciri ni Allah Ta'ala tetap sebut solat juga. Kerana solat tiang agama, amalan pertama akan dihisap di akhirat adalah solat. Iza saluhat sairu amali. Kalau solatnya lulus, maka amalan pun kira lulus juga. Wa iza fasadat sairu amali. Kalau amal solat tu rosak, fail. Solat tu fail, maka amal-amal lain pun fail juga. Okey, baik. Ciri yang keenam. 1, 2, 3, 4, 5 kita dah lalu. Yang kelima, jaga solat. Yang keenam, orang tu amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Orang tu bukan sekadar beramal untuk dirinya sahaja.
orang tu bukan sekadar beramal untuk dirinya sahaja, bahkan dia juga mengajak orang lain buat baik, dia juga mencegah orang lain daripada kemungkaran. Nampak? Punya besar amal makruf nahi mungkar. Sehingga kan ulama' kata punya banyak ayat-ayat Al-Quran sebut amar ma'ruf nahi mungkar. Sekiranya rukun Islam itu ada 6. Sekiranya rukun Islam itu ada 6. Nescaya yang ke-6 itu pasti dan pasti amar ma'ruf nahi mungkar. Muncul rukun Islam tu 5 yang wajib kita buat. Rukun Islam wajib 5 kita buat. Dan sekiranya ada rukun Islam yang ke-6, nescaya yang ke-6 itu mestilah amar ma'ruf nahi mungkar. Wajib ke tak wajib? Tak wajib, cuma fardu kifayah. Untunglah orang-orang yang buat kerana dia boleh termasuk di kalangan ayat ini. Amar ma'ruf nahi mungkar tak semestinya kena jadi ustaz dulu. Kena ada tauliah Jabatan Agama Islam dulu. Kena hafal Quran dulu. Tak perlu pun. Kita suruh anak kita solat dah masa waktu, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita suruh suami kita bangun subuh dah masa waktu pun amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tengok anak kita, tengok cerita yang Masya Allah yang menggairahkan pakaian-pakaiannya. Kita kata tak elok tengok cerita-cerita macam ni, tak perlu pun tengok. Pun dah termasuk nahi mungkar. Okey? Yang seterusnya, ciri yang ke-7. Wal hafizuna li hududillah. Orang-orang yang menjaga diri daripada perbatasan-batasan hukum Allah. Apa maksud ayat ni? Maksud ayat ini adalah orang-orang yang bertakwa. Senang cerita, orang-orang yang bertakwa. Ada batasan. Hudud, kita panggil hudud. Kita bila sebut hudud, kita tu kan nampak hukum pancung, hukum potong tangan. Hudud maksudnya perbatasan agama Allah. Ni Allah Ta'ala bagi buat, ni Allah Ta'ala tak bagi buat. Ni Allah Ta'ala bagi kita melangkah padanya, ni Allah Ta'ala tak bagi kita melangkah padanya. Agama Allah, hukum-hukum dalam agama Allah dipanggil perbatasan-perbatasan agama Allah. Okey, jadi bila orang tu langgar hukum Allah, langgar apa Allah Ta'ala tak bagi buat, maka dia telah pun melanggar perbatasan hukum-hukum Allah. Seseorang yang melanggar perbatasan hukum Allah, maka akan timbul dua bahaya. Pertama, bahaya untuk diri dia. Yang kedua, bahaya untuk orang yang selain dia. Setiap negeri, setiap negara ada border, batasan. Betul kan? Ada perbatasan. Perbatasan. Bila sesuatu border, negeri, negara dicerobohi, masuk tanpa izin, maka dua bahaya. Pertama, untuk orang menceroboh, bahaya pada diri dia. Yang kedua, untuk orang yang diceroboh pun bahaya pada diri dia. Kita ada kawasan rumah kita, ada pagar rumah kita. Rumah kita ada pagar. Rumah kita masing-masing ada pagar. Bila pagar tu dicerobohi oleh orang yang tak sepatutnya tanpa izin, maka dua bahaya. Bahaya untuk dia menceroboh, bahaya juga untuk kita yang diceroboh. Nampak? Sebab tu banyak ayat-ayat Allah Ta'ala sebut hududullah. Tengok muka surat 79. Muka surat 79 surah An-Nisa. Tadi kita refer 80 kan? Sekarang tengok muka surat 79 ayat 13. Tolong baca terjemahan dia. Tuan Haji Tunai tolong baca boleh? Tuan Haji Tunai muka surat 79 ayat 13. Ada tu. 2929. 2929. Okey. Okey. 13 dan 14 lah. 13-14. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, mereka berkekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukumnya, nescaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Nampak Ayat 13-14 Allah Ta'ala sebut hududuhu, hududullah. Okey, baik. Apa maksud batasan-batasan? Kita semua Islam tahu, ni haram, ni halal. Ni tak boleh, ni boleh. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal tu jelas,
yang haram tu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Di antara yang haram dan halal tu ada perkara-perkara syubhah. Apa maksud syubhah? Tak diyakini penghalalannya, tak diyakini pengharamannya. Maka Nabi kata, siapa yang menjaga diri dia daripada perkara syubhah, maka dia akan terselamat. Sesiapa yang tidak menjaga diri daripada perkara syubhah, maka dia bagaikan orang yang berjalan di perbatasan-perbatasan. Boleh jadi tersilap sikit, dia akan tergelincir masuk ke batasan-batasan haram. Jadi orang yang bertakwa, bukan sahaja benda haram dia tinggal, benda makruh pun dia tinggal, benda syubhah pun dia tinggal. Kenapa tinggal benda tu makruh je? Dia tinggal, takut termasuk ke perbatasan yang haram. Jadi ciri-ciri orang yang kita bincang ni, orang tu jaga agama. Ni tak boleh, dia tinggalkan. Bukan sekadar jaga semayang, bukan sekadar berpuasa, tapi benda-benda haram yang jelas-jelas haram, dia tinggalkan. Okey, baik. Apa hujung ayat ni? Allah Ta'ala kata, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Berilah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Jadi orang-orang yang belum ada ciri-ciri di atas, walaupun dah mengucap dua kalimah syahadah, orang tu belum sampai tahap mukmin yang sempurna. Ada iman, tapi imannya masih belum sempurna. Jadi kita cek diri kita ni, antara 7 sifat kat atas tadi tu. 7 ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 7 ciri-ciri kat atas yang kita bincang tadi tu, kita dah sempurna yang mana? Kita dah sempurna yang mana? Walaupun tak mampu buat semua, sekurang-kurang kita buat sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang mukmin yang disampaikan ini. Okey, baik. Seterusnya. Jadi pengajarannya ialah sesuatu amalan yang baik tidak menafikan amal-amal yang lain. Okey? Rukun Islam ada 5. Semayang, puasa, zakat, haji, mengucap dua kalimah syahadah. Rukun Islam. Adakah orang buat 5-5 ni dah sempurna Islam dia? Tak. Dalam rukun Islam tak ada pun kata kena buat baik pada mak ayah. Dalam rukun Islam tak ada pun kata kena buat baik pada isteri dia dan anak-anak. Jadi orang yang buat 5 perkara tadi, dia mengucap betul, semayang betul, puasa, zakat, haji, semua bagus. Tapi dengan mak ayah derhaka. Dengan isteri dia lempang-lempang barang-barang isteri. Adakah dia baik lagi? Tak. 5 perkara tu ciri-ciri pertama seorang nak digelar Islam. Adakah sempurna Islam dia bila dah buat 5 tu? Tak sempurna lagi. Okey, tak sempurna lagi. Nabi sebut, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam diataskan dengan 5 perkara. 5 perkara tadilah. Semayang, puasa, zakat, haji, 5 perkara. Itu asas. Asas Islam ni, maksud dia bila sebut asas, mesti ada bangunan dia. Rumah kita cantik, masjid kita cantik. Apa foundation dia? Bawah tu, betul kan? Itu foundation dia. Dia punya perhiasan dia yang luaran tu. Islam pun sama juga. Itu baru asas. Perhiasan dia akhlak, betul dalam jual beli, okey, betul dalam pinjam meminjam, sewa menyewa, dalam bab suami isteri dia bagus, dalam bab anak-anak dia bagus. Itulah keindahan Islam. Jadi, sesuatu ayat Quran, sesuatu hadis-hadis memuji sesuatu perkara, tidak menafikan kebaikan-kebaikan yang lain. Okey, belajar agama bagus. Dia belajar agama bagus. Tapi tidak menafikan amal-amal lain pun bagus juga. Okey, baik. Seterusnya. Ayat 113. Ma tidak. Kana selayaknya. Ma tidak. Kana selayaknya. Li bagi. An-Nabi. Nabi. Wa dan. Allazina orang-orang yang. Allazina orang-orang yang amanu beriman. Okey. An untuk, bahawa boleh an untuk. Tidak selayaknya bagi Nabi dan orang-orang beriman an untuk yastaghfiru meminta ampun. Okey. Li bagi al-musyrikin, orang-orang musyrik. Al-musyrikin, orang-orang musyrik. Okey. Walaupun. Jadi perkataan walaupun ni bahasa Arab dimelayukan. Bahasa Melayu yang betul lah, bahasa Arab kita ambil jadi kamus Melayu. Walaupun, terjemah walaupun jangan terjemah dan jikalau.
Kalau kita terjemah dan jikalau, salah kat sini. Walaupun kanu mereka itu, okey. Uli orang-orang yang mempunyai. Kanu mereka itu, uli orang-orang yang mempunyai. Terjemah uli orang-orang yang mempunyai. Okey. Qurba, hubungan kerabat. Qurba, hubungan kerabat. Okey. Near relative. Qurba, hubungan kerabat. Min daripada ba'di, sesudah ataupun selepas. Ba'di, sesudah ataupun selepas. Ma, apa yang. Okey. Tabayyana, jelas. Okey. Tabayyana, jelas. Become clear. Lahum, bagi mereka. Okey, lahum, bagi mereka. Okey, bagi mereka ni bagi orang mukmin. Setelah jelas bagi orang mukmin, annahum, sesungguhnya mereka. Sesungguhnya mereka kat sini apa dia? Kaum kerabat yang musyrikin. Lahum tadi bagi mereka. Setelah jelas bagi orang mukmin, annahum, bahawasanya mereka itu, bahawasanya bagi kerabat mereka yang musyrikin itu, ashabu, penghuni. Ashabu, penghuni al-jahim, neraka jahim. Al-jahim, neraka jahim. Dwellers of Jahannam fire. Terjemahkan ayat ini Puan Hazal Bibi, terjemahkan Puan Hazal ayat 113 ni. Tidak selayaknya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk meminta ampun bagi orang-orang musyrik ataupun mereka itu orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat daripada sesudah apa yang jelas bagi mereka, sesungguhnya mereka penghuni neraka jahim. Okey, baik. Ayat ini diturunkan menurut Imam Ahmad daripada Sa'id bin Musayyib. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu. Sa'id bin Musayyib ni ulama besar juga. Dia adalah mertua kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata, ketika mana saat hampir meninggal dunianya Abu Talib. Abu Talib bapa saudara Nabi yang banyak membantu menolong Nabi. Bapa saudara Nabi yang banyak membantu menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Abu Talib sedang nazak nak mati, nak meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi jumpa bapa saudaranya. Pada ketika itu ada dua penjahat, Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah. Dua-dua ni pemuka Quraisy yang jahat. Maka Nabi SAW cakap pada bapa saudara Nabi, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai bapa saudaraku, ucaplah kalimah la ilaha illallah. Satu kalimah yang mana dengannya kalau kamu ucap, aku boleh berhujah membela kamu ke akhirat di sisi Allah. Ucap kalimah ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ucap kalimah ni. Yang mana kalau kamu ucap, walaupun kamu sebelum ni jahat, kafir, kufur dan sebagainya, kalau kamu ucap kalimah tu, aku boleh bela kamu ke akhirat nanti. Itu kata Nabi pada bapa saudaranya yang sangat-sangat baik. Maka masa tu dua orang jahat tadi, Abu Jahal dan juga Abdullah bin Umayyah kata, wahai Abu Talib, adakah kamu nak meninggalkan agama Abdul Muttalib? Agama ayah kamu dululah. Abu Talib anak kepada Abdul Muttalib kan? Wahai Abu Talib, kamu nak tinggalkan agama Abdul Muttalib? Okey? Agama ayah kamu? Maka ulama kata, oleh kerana Abu Talib ni dia pembesar juga, orang kenamaan juga. Dia ada perasaan ego dia sendiri. Dia tak nak nanti orang anggap dia lemah, takut mati, sebab takut mati beriman dengan agama anak saudara dia. Maka nak jaga dia punya keegoan dia tu, nak jaga dia punya tahap kemuliaan dia tu, dia malu nak mengucap, dia tak nak mengucap depan dua orang yang pemuka Quraisy juga tadi. Dia kata, tidak, aku tetap berpegang teguh dengan ajaran Abdul Muttalib. Aku tetap berpegang teguh dengan ajaran Abdul Muttalib. Nak jaga tu. Okay, ni kita kata salah satu sebab orang tak nak beriman tu. Sebab nak jaga
dia tak nak malu. Dia tak nak nanti kalau dia mati, mengucap kalimah syahadah, orang kata, nak takut mati baru beriman. Sifat macam tu dia ada. Maka dia tetap memilih agama Abdul Muttalib. Dia pun mati. Maka apa kata Nabi SAW? La astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Aku tetap akan minta ampun untuk kamu, wahai bapa saudaraku yang dah mati tu, selama mana aku tidak dihalang oleh Tuhan. Selagi Tuhan aku tak marah aku, tak tegur aku, tak cakap tak boleh, selagi itulah aku akan minta ampun pada kamu. Maka Allah turunkan ayat ni. Allah turunkan ayat 113 surah Taubah ni. Allah kata tak boleh bagi Nabi, tak boleh juga bagi orang-orang mukmin yang lain memohon ampun untuk orang musyrikin. Walaupun orang musyrikin tu kaum kerabat dia. Bila tak boleh itu? Setelah jelas yang mereka tu ahli neraka. Maksudnya, setelah jelas yang mereka memang mati dalam kafir, tak boleh minta ampun. Tetapi, sekiranya mereka masih hidup, mereka masih bernyawa, berjalan kulu kilir, pergi makan, pergi langkawi kulu kilir, boleh tak minta ampun? Boleh. Selagi orang kafir itu masih hidup, orang kafir yang berjalan kulu kilir, jiran kita, bos office kita mungkin, mereka tu ahli neraka ke? Tak confirm lagi mereka ahli neraka. Boleh kita kata setiap orang kafir yang jalan kulu kilir ahli neraka, ahli neraka? Mana boleh cakap macam tu? Tak tahu lagi. Bila kita boleh kata orang kafir itu ahli neraka? Bila mereka confirm mati sebagai orang kafir, boleh kata ahli neraka. Pergi kat kubur-kubur orang kafir, ni ahli neraka, ni ahli neraka, ni ahli neraka. Boleh ke tak boleh? Boleh. Bukan suruh buat. Bukan saya suruh buat. Nak cakapnya, kalau kita pergi kat kubur orang kafir, cakap ni confirm ahli neraka, confirm ahli neraka. Sebab masa hidup memang dia kafir, sampai mati pun confirm dia kafir. Tu boleh. Adapun orang kafir hari ni, walaupun nampak dia pergi tokong kulu kilir tu, kulu kilir pergi tokong hari-hari, pergi gereja hari-hari, tak boleh kata mereka ahli neraka. Kerana apa? Belum jelas lagi bagi kita mereka tu kafir ke tak kafir. Esok lusa jadi orang Islam, mana kita tahu? Esok lusa jadi Islam, hari berikutnya masuk belajar agama, selepas 3-4 tahun jadi ustaz hebat bagus ni, mana kita tahu? Jadi Allah Ta'ala kata tak boleh minta ampun untuk orang kafir yang jelas mereka memang kafir masuk neraka. Siapa yang dah confirm mati sebagai orang kafir? Adapun orang kafir yang masih belum mati, mungkin saudara mara, mungkin rakan baik, mungkin jiran baik. Tak salah kalau kita minta ampun untuk mereka. Tak salah kalau kita minta Allah Ta'ala bagi hidayah pada mereka. Tak jadi masalah. Yang jadi masalahnya bila yang tak bolehnya dalam ayat ni, bila setelah mereka jelas mati sebagai orang kafir. Itu yang tak boleh. Maka setelah bapa saudara Nabi SAW meninggal dunia, Allah turunkan ayat dalam surah Al-Qasas. Nabi sedih, menangis, pak saudara mati, orang yang banyak. Abu Talib ni orang yang sanggup bermusuh dengan seseorang semata-mata kerana Nabi, sanggup berbaik dengan seseorang pun semata-mata kerana Nabi SAW. Dialah yang telah bela Nabi, jaga Nabi setelah kewafatan ibu Nabi dan setelah kewafatan Nabi Abdul Muttalib. Tengok surah Al-Qasas. Okey. Allah kata kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Walaupun kau Nabi, engkau tetap tak boleh memberi petunjuk kepada siapa yang kau sayang. Muka surat 392 ayat 56. Page 392 ayat 56. Tolong baca terjemahan dia, Puan Rohaya. Tolong baca boleh? Puan Rohaya Muhammad Syuaib, tolong baca boleh? Boleh. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mahu menerima petunjuk. Okey, baik. Allah Ta'ala cakap ayat ni pada Nabi. Allah kata, wahai Muhammad, engkau tak boleh beri petunjuk kepada orang yang kau kasih, kau sayang. Tapi Allah lah yang beri petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Kemudian Nabi SAW cakap pada sahabat-sahabat, izhab fawarihi wa la tahaddasanna syai'an hatta ta'tiyani.
Nabi masa tu sedih sangat. Nabi cakap, pergilah kuburkan dia. Nabi cakap pada orang-orang Mekah lah, pergi kuburkan dia. Kamu jangan cakap apa-apa kecuali setelah selesai. Dah selesai datang cerita balik ke aku. Jadi ikut hadis ni maka Nabi SAW tidak pergi pun ke pengkebumiannya. Nabi SAW tidak pergi pun ke pengkebumian bapa saudara Nabi. Jadi adakah ini dalil kalau kita ada saudara mara yang kafir, kalau kita ada saudara mara yang kafir, kalau dia mati tak boleh pergi pengkebumian dia. Adakah ini dalil? Tak. Hukumnya harus boleh kita pergi ke majlis pengkebumian orang-orang kafir. Tak jadi masalah. Kita ada kawan kafir kita mati. Boleh ke tak boleh pergi? Boleh pergi. Yang tak bolehnya memberi penghormatan, yang tak bolehnya mengikuti upacara-upacara keagamaan yang mereka buat. Itu tak boleh. Pergi ziarah tengok kawan kita kafir mati. Tak jadi masalah. Kerana dalam sebuah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang anak Yahudi yang Islam. Hadis ni daripada Imam As-Sawri, daripada Sa'id bin Jubair. Ibnu Abbas kata, ada seorang anak Yahudi yang Islam. Ketika mak ayah dia mati, dia tidak pun pergi ke majlis pengkebumian ayah dia. Bukan mak ayah dia. Maka Ibnu Abbas dia Allah bercerita. Ibnu Abbas kata sepatutnya dia pergi hantar, kuburkan mendoa kebaikan. Dia mati dia pergi ke pengkebumian ayah dia, tak salah pun. Yang salahnya adalah minta ampun setelah dia mati. Jadi ikut dua hadis ni, maka ulama buat kesimpulan bahawasanya harus, bukan wajib, bukan sunat, harus pergi ke pengkebumian ahli keluarganya yang kafir dengan syarat tidak memberi penghormatan ke atas kekufurannya dan juga dengan syarat tidak melakukan upacara-upacara keagamaan. Tak boleh. Pergi sekadar nak pucuk keluarga-keluarga yang lain tak jadi masalah. Okey, baik, seterusnya. Wa dan ma tidaklah. Ma tidaklah. Okey. Ma tidak. Wa dan ma tidak. Kana adalah. Kana adalah. Wa dan ma tidak. Kana adalah. Istighfar. Istighfarlah. Okey, istighfarlah. Okey. Okey. Ibrahim, Nabi Ibrahim li kepada abihi ayahnya. Abihi ayahnya illa melainkan dalam braket tulis kerana. Okey, melainkan kerana an daripada okey, mau'idatin perjanjian, an daripada mau'idatin perjanjian. Okey, mau'idah perjanjian. Wa'adaha, waw tu bukan dan, jangan terjemah waw tu dan pula. Wa'adaha, yang dia telah menjanjikannya. Wa'adaha, yang dia telah menjanjikannya. Okey. Iyahu, kepadanya. Yang Nabi Ibrahim telah menjanjikannya kepadanya, itu kepada ayahnya. Iyahu, kepadanya, kepada ayahnya. Okey. Kepada ayahnya. Fa maka lamma tatkala ataupun apabila tabayyana telah jelas lahu baginya, bagi Nabi Ibrahim, lahu baginya, bagi Nabi Ibrahim, okey, annahu sesungguhnya dia Nabi Ibrahim, dia ayah tu, ayah Nabi Ibrahim, annahu sesungguhnya dia ayah Nabi Ibrahim, okey, annahu sesungguhnya dia ayah Nabi Ibrahim, aduun musuh, lillah bagi Allah, okey, tabarra'a, dia berlepas diri, so he disassociate himself, dissociated, tabarra'a, dia berlepas diri, minhu daripadanya iaitu daripada Nabi, daripada ayahnya, innahu daripadanya,
Maksudnya daripada ayahnya. Okey? Daripada ayahnya. Inna sesungguhnya. Ibrahim, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. La benar-benar. Awahun, orang yang sangat lembut. Awahun, orang yang sangat lembut hatinya. Okey, soft heart. Soft apa ni? Soft heart. Soft heart. Soft hearted. Soft hearted. Yes, soft hearted. Okey, awahun, orang yang sangat lembut hatinya. Halimun, sangat penyantun. Forbearing. Halimun, sangat penyantun. Okey, baik. Terjemahkan dia. Puan Wasyitah, terjemahkan boleh? Puan Wasyitah. Dan tidak adalah beristighfarlah Nabi Ibrahim kepada ayahnya melainkan kerana daripada perjanjian dia yang telah menjanjikannya kepadanya, maka tak kala telah jelas baginya sesungguhnya dia musuh bagi Allah, dia berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim benar-benar orang yang sangat lembut hatinya, sangat penyantun. Okey, baik. Menurut Qatadah radhiyallahu anhu, bahawasanya ayat ini diturunkan ketika mana salah seorang sahabat Nabi SAW jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi, kata, ya Rasulullah, ayah saya dulu, arwah ayah saya dulu, sebelum kamu datang, dia baik dengan jiran tetangga, menghormati tetamu, melayani orang-orang yang kesusahan. Maka dia tanya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, boleh tak saya minta ampun untuk mereka? Maka masa tu Nabi SAW jawab, bala, wallahi la inni la astaghfiru li abi kama astaghfara Ibrahim li abi. Nabi kata boleh. Masa tu tak turun lagi ayat ni. Nabi kata boleh. Demi Allah, aku pun selalu minta ampun untuk ayahku sebagaimana Nabi Ibrahim minta ampun kepada ayahnya. Jadi, masa sebelum turun ayat ni, Nabi cakap pada sahabat tu boleh. Sebab aku pun selalu minta ampun untuk ayahku sebagaimana Nabi Ibrahim minta ampun untuk ayah dia. Kat mana Nabi Ibrahim minta ampun untuk ayah dia? Tengok surah Maryam. Dalam surah Maryam, Allah Ta'ala sebut Nabi Ibrahim minta ampun untuk ayah dia. Okey. Tengok surah Maryam semua. Muka surat 308. 308. 308. Okey. Ayat 44 sampai 47. 44 sampai 47. Tolong baca Puan Mainun, boleh Puan Mainun, page 308, ayat 44 sampai 47. Ada Puan Mainun? Ada Ustaz, nanti dah buka. Okey, tak apa. 308. Okey. 44 Ustaz. Ya, sampai 47. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan. Sungguh syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. 45. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Allah, dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi syaitan. 46. Dia, ayahnya, berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurejam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. 47. Dan Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohon ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku.
Selepas ayah dia halau dia, masuk rejam tu bukanlah rejam guna tu. Maksudnya aku akan memberi mudarat pada kamu lah. Okey? Maka Nabi Ibrahim kata, aku minta ampun untuk kamu kepada Tuhanku. Jadi semasa ayah Nabi Ibrahim halau Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim cakap pada ayah dia, aku akan minta ampun. Janji itu. Nabi Ibrahim telah janji pada ayah dia yang aku minta ampun pada kamu. Okey? Tengok satu surah lagi. Puan Rohana Hashim, tolong baca boleh Puan Rohana. Muka surat 370. Page 370. Okey. Ayat 78. Puan Rohana Hashim boleh. Page 370 ayat 78 sampai 86. Okey, insya-Allah. Ni kata-kata Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim. Tuhan yang menciptakan daku dari tiada kepada ada, maka dialah yang memimpin dan memberi petunjuk kepadaku. Dan Tuhan yang dialah jua memberiku makan dan memberi minum. Dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan penyakitku. Dan dialah yang mematikan daku, kemudian dia menghidupkan daku. Dan dialah yang aku harap-harapkan supaya mengampunkan dosaku pada hari kiamat. Wahai Tuhanku, berikanlah aku hikmah, ilmu, pengetahuan mengenai agama dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang soleh. Sampai 86. Terus sampai 86. Dan jadikanlah bagiku sebutan yang baik, nama yang dipuji dalam kalangan orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku daripada orang yang mewarisi syurga Al-Na'im. Dan ampunkanlah bapaku kerana sesungguhnya dia adalah daripada orang yang sesat. Okey, cukup. Nampak? Tadi surah Maryam yang Puan Mainun baca, dia cakap pada ayah dia, aku akan minta ampun untuk kamu. Sekarang dia telah berdoa, bukan sekali lah, banyak kali dia doa pada Allah, waghfir li abi, ampunkanlah ayahku kerana dia termasuk di kalangan orang-orang yang sesat. Maka ulama kata mak Nabi Ibrahim termasuk di kalangan orang-orang yang beriman sebab dia doa kat ayah dia saja. Baik, setelah ayahnya mati, ini masa ayah dia hidup. Masa ayah Nabi Ibrahim bernama Azar ataupun Tarah ataupun Tarikh, okey. Semasa ayah dia hidup, dia minta ampun untuk ayah dia. Adapun setelah jelas yang ayah dia musuh Allah. Bila jelas ayah dia musuh Allah? Bila ayah dia mati as a kafir. Ayah dia mati sebagai orang kafir, maka jelaslah dia musuh Allah, maka tabarra'a minhu, dia berlepas diri. Dia tak nak lagi, tak mahu lagi, tak akan lagi meminta ampun untuk ayah dia. Maksudnya, janji aku dulu nak minta ampun pada engkau dah selesai. Selagi kau hidup, selagi kau bernyawa, aku akan minta ampun pada engkau. Minta ampun pada Allah supaya Allah ampunkan engkau. Sebab tu janji aku pada engkau. Adapun setelah kau mati, maksudnya setelah jelas ayah dia musuh Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri, tak berdoa lagi kepada ayahnya. Maka Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Nabi Ibrahim awwahun, orang yang sangat lembut hatinya. Sangat lembut hatinya, walaupun ayahnya telah kafir, walaupun ayahnya halau dia tidak minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada umatnya pun Nabi Ibrahim lembut hati. Tengok surah Ibrahim. Boleh tak tengok surah Ibrahim? Apa Allah Ta'ala kata tentang Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim? Mana ayatnya? Tengok muka surat 260. 260 ayat 36. 260 ayat 36. Masih lagi minta ampun untuk kaum dia. Tolong baca Puan Rohana Hamzah, boleh tolong baca tak Puan Rohana Hamzah? Page 260 ayat 36. Ada? Okey. Ada. Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Barang siapa mengikutiku, maka dia termasuk dalam golonganku. Dan siapa menderhakaku, maka engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ya Allah, siapa yang beriman dengan aku, dia memang golongan aku. Siapa yang mengingkari aku, ya Allah,
Kau boleh hancurkan di mereka, kau boleh musnahkan mereka, kau boleh binasakan mereka ya Allah. Tapi ya Allah, kau kan Maha Pengampun, kau kan Maha Penyayang. Nampak tu soft, lembutnya hati Nabi Ibrahim, walaupun kaum dia buat macam-macam kat dia, campak dalam api dan sebagainya. Okey, kita dah lalu kita pernah dengar kisah tu kan. Tetapi Kak Nabi Ibrahim tetap cakap, ya Allah, yang ikut aku tu geng aku, kumpulan aku. Yang kufur dengan aku tu ya Allah, kau boleh buat apa saja ya Allah. Tetapi kau boleh ampunkan mereka ya Allah, kerana kau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi dua ayat ini diturunkan untuk beritahu kita semua, Nabi dan sahabat-sahabat, bahawasanya orang yang telah mati sebagai orang kafir, maka orang tu confirm musuh Allah. Bila orang tu musuh Allah, walaupun dia baik, boleh tak kita kata dekat dia rest in peace? Okey? Jawapannya ialah boleh kalau dia orang gila. Okey? Maksudnya hidup kat dunia ni dia orang gila. Dia orang gila. Okey? Orang gila tak wajib ucap 2 kalimah syahadah, tak wajib apa-apa syariah untuk dia. Maka kalau dia mati, kita kata dia rest in peace pun boleh. Adapun orang kafir yang tak gila, yang akalnya normal, bila dia mati, tak boleh kita sebut RIP pada dia. Okey, kerana apa? Kita semua orang beriman yakin orang yang kafir bila dia mati tidak ada rest untuk dia. Dikubur lagi dah merupakan lembah daripada lembah neraka, dikubur lagi dah sesat, dah mula terseksa untuk dia. Kita juga yakin orang Islam yang tak beramal pun tak boleh rest dalam kubur. Apatah lagi orang kafir, takkan dah boleh rest dalam kubur. Okey, baik. Jadi orang kafir macam mana? Boleh ucap ucapan yang lain. Pada keluarga dia tak ada masalah. Semoga kamu tabah dalam ujian ni. Semoga kamu diberi kekuatan. Semoga kamu, apa lagi? Cakap-cakap pujuk apa keluarga dia boleh. Tak boleh kata, semoga yang mati tu Allah ampunkan dia, dia tenang di sana. Tak boleh cakap macam tu. Okay, orang Islam tak boleh cakap macam tu. Apa saja niat, tak boleh cakap juga. Walaupun ada ustaz-ustaz zaman sekarang cakap boleh, kita pilih pendapat yang tak boleh lah. Okey, baik, seterusnya ayat 115. Wa dan ma tidak. Kana adalah. Allah. Tidak. Wa dan ma tidak. Kana adalah. Allah. Li akan. Yudhillah menghukumkan sesat. Yudhillah menghukumkan sesat. Okey. Qauman, satu kaum. Okey, qauman, satu kaum. Okey. Ba'da sesudah. Okey. Is ketika. Okey. Hadahum, dia telah memberi petunjuk kepada mereka. Hadahum, dia telah beri petunjuk kepada mereka. Hatta sehinggalah yubayyina, hatta sehinggalah yubayyina, dia menerangkan. Dia tu Allah lah. Yubayyina, dia menerangkan. Okey. Lahum, bagi mereka. Ma, apa yang. Yattaqun, mereka patut jauhi. They should avoid. Mereka patut jauhi. Inna sesungguhnya. Allah. Bi dengan kulli setiap syai'in sesuatu alim, maha mengetahui. Alimun, maha mengetahui. Okey, baik, terjemahkan dia. Puan Nurzihan Hashim. Terjemah boleh Puan Nurzihan? Okey. Dan tidak adalah Allah akan menghukumkan sesat satu kaum sesudah ketika dia telah beri petunjuk kepada mereka sehinggalah dia menerangkan bagi mereka
apa yang mereka patut jauhi. Sesungguhnya Allah dengan setiap sesuatu Maha mengetahui. Okey, baik, apa maksud ayat ni? Apa kaitan ayat ni dengan ayat sebelumnya? Ayat 113 dengan ayat 114. Allah menyebutkan larangan minta ampun pada orang kafir yang dah mati as a kafir. Allah Ta'ala melarang kita, Nabi, sahabat-sahabat kita semua meminta ampun untuk orang kafir yang dah mati memang dalam keadaan kafir. Tak boleh minta ampun. Okay, baik. Jadi, pertama sekali sebelum saya nak beritahu tuan-tuan, bila Allah Ta'ala sebut tak boleh minta ampun pada orang yang mati kafir, lawannya ialah boleh minta ampun pada orang yang mati tak kafir. Jelas? Bila dua ayat tadi melarang kita meminta ampun untuk orang yang mati sebagai orang kafir, maksud sebaliknya kita boleh faham bahawasanya boleh minta ampun untuk orang yang mati dalam keadaan tidak kafir. Sebab tu biasa dengar imam-imam baca doa, termasuk Imam Mekah baca doa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, minta ampunkanlah orang muslim, muslimat, mukmin, mukminat yang hidup dan yang telah mati. Jadi minta ampun pada orang yang telah mati tapi Islam memberi manfaat. Meminta ampun pada orang kafir yang telah mati. Yang kafir apa hukumnya? Bukan sekadar tak beri manfaat. Bahkan orang minta ampun untuk dia tu, kalau dia dah tahu hukumnya tak boleh, buat juga maka sesat. Baik, apa maksud ayat sekarang? Allah tidak akan menghukumkan sesuatu kaum tu sesat, melainkan setelah Allah jelaskan pada mereka apa yang patut mereka jauhi. Maksud ayat ni ialah sebelum Allah turunkan ayat 113, 114, sebelum Allah turunkan ayat 2, ayat 113, 114, mana-mana orang Islam yang berdoa pada Allah, minta ampun untuk mak dia, ayah dia yang kafir yang dah mati, yang kafir yang dah mati, tak sesat. Kerana ayat ni belum turun. Nampak? Allah tidak akan menghukumkan satu kaum tu sesat setelah Allah bagi dia petunjuk, sehinggalah Allah jelaskan pada mereka apa yang patut mereka jauhi. Jadi sekarang ni Allah telah jelaskan pada kita, kita patut jauhi perbuatan meminta ampun pada orang kafir telah mati. Allah dah jelaskan kepada kita, kita dah tahu kan? Jadi bila kita dah tahu, kita buat juga dalam keadaan kita tahu benda tu tak boleh, maka Allah hukumkan kita sesat. Allah hukumkan kita sesat. Sebelum turun dua ayat sebelumnya, kalau ada orang-orang Islam yang minta ampun pada orang kafir yang telah mati, tak boleh kata dia sesat. Kerana apa? Allah belum jelaskan apa yang patut mereka jauhi. Allah belum jelaskan apa yang patut mereka jauhi. Setelah turun ayat ini, kalau buat juga, maka barulah boleh kata mereka sesat. Itu kaitan ayat 115 dengan ayat sebelum. Hujung ayat tu Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala ni pengetahuan dia meliputi all things, segala sesuatu. Apa maksudnya? Ada orang mungkin dia boleh bagi alasan dia tak tahu, walhal dia tahu. Okey, dia dah tahu tak boleh minta ampun pada orang Islam, dia minta ampun juga kerana sedih sangat, sayang sangat, minta juga keampunan pada Allah Ta'ala. Contoh. Maka dalam keadaan dia tahu dia minta juga, dia sesat. Maksud sesat kat sini berdosa lah. Bukanlah maksudnya terkeluar pada agama Islam, tak. Okey, bukanlah maksud tu sesat tu terkeluar pada agama Islam terus, tak. Maksud sesat di sini adalah orang yang berdosa. Tetapi mungkin ada mu'allaf, masuk Islam baru seminggu dua, baru belajar bab solat, belajar bab taharah, tak belajar lagi bab-bab kita ni. Pok ayah dia mati, kafir lah. Mak dia mati, kafir lah. Dia pun minta ampun untuk mak ayah dia. Sesat ke tak sesat? Tak boleh kata dia sesat. Kerana belum sampai lagi ilmu ni pada dia. Tapi kalau dah lama masuk Islam, tahun 2 masuk Islam, okey, lepas mak ayah mati, masih lagi minta ampun, ya Allah, ampunlah ayah aku yang kafir tu, mak aku yang kafir tu, tak boleh. Sesat juga hukum dia. Walaupun dia kata, saya baru 2 tahun masuk Islam lah. Saya baru 2 tahun masuk Islam, saya dah tahu tak boleh. Dah 2 tahun, bukan nama baru lagi.
Pepatah bahasa, bukan pepatah ni ya. Ini bahasa lawyer-lawyer. Dia kata apa? Ignorant is no excuse. Dah lama masuk Islam bagi alasan tak tahu lagi. Kita pun orang Islam dah lama 20 tahun, 30 tahun lain-lain sebagai Islam, tak boleh bagi alasan tak tahu lagi. Jadi, kalau orang tu masuk Islam, baru masuk Islam seminggu dua, dia tak tahu, dia buat juga. Maka Allah tak panggil dia sesat. Allah tak hukumkan dia berdosa. Tapi kalau dia dah tahu dia buat juga, barulah dia hukumkan berdosa. Okey, baik, seterusnya. Jelas ayat ni ya. Seterusnya, orang Ustaz. musyrik ni. Ya Ustaz, saya ada nak tanya soalan. Jadi kalau macam selama ni kalau kita salah, kita rasa macam sesat, kita selalu guna kataan rest in peace untuk mana-mana sesiapa yang telah meninggal dunia lah yang bukan Islam. Maknanya kalau mulai hari inilah kalau kita minta ampun dan tak ulang lagi, boleh kan Ustaz? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Kita minta ampun lah yang dah sebelum ni tu. Kita minta maaf, kita minta istighfar. Kita istighfar pada Allah lah untuk yang sebelum ni tu. Istighfar pada Allah untuk yang sebelum ni. Okey? Okey, baik. Seterusnya, inna sesungguhnya Allah. Baik, saya nak cerita apa tadi? Orang musyrik ni, kenapa Allah Ta'ala musuh sangat dengan mereka? Kerana Allah Ta'ala ciptakan mereka, Allah Ta'ala bagi rezeki pada mereka, Allah bagi mereka segala-galanya. Mereka boleh cakap ada Tuhan selain Allah. Kata-kata tu amat menyakitkan hati bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, Nabi kata la ahadan asbaru ala Allah ala adzan sami'ahu. Tidak ada seseorang pun yang lebih bersabar daripada Allah. Tidak ada seseorang pun lebih bersabar daripada Allah terhadap kesakitan yang dia mendengarnya. Kita sakit hati tak kalau orang tuduh kita macam-macam? Kita sakit hati tak orang tuduh kita mencuri ke, orang tuduh kita buat jahat ke, orang tuduh kita buat benda kita tak buat? Sakit hati tak? Sakit hati. Tapi Allah lebih sakit hati bila seseorang anggap ada Tuhan lain selain Allah. Allah Ta'ala lebih sakit hati. Maka walaupun Allah sakit hati, Allah masih bagi dia makan, minum, nyawa, bernafas dan muka bumi. Sebab tu Allah kata, tidak ada sesiapa pun lebih bersabar daripada Allah terhadap kesakitan yang dia mendengarnya. Allah Ta'ala kata, orang tu aku jadikan dia kata aku ada sekutu. Jadi orang syirik pada Allah ni, dia punya analogi dia macam ni. Ada seorang lelaki tu baik sangat. Kita kenal seorang lelaki tu baik sangat. Okey? Dia tolong jiran-jiran, baik dengan kawan-kawan, ke office dia baik. Tapi dalam masa yang sama, dia tak mengaku ayah kandung tu ayah dia. Dia tak mengaku ayah kandung dia tu ayah dia. Baik ke tak baik? Dia tolong orang, tak pernah ambil orang, dia tak pernah mencuri, tak pernah mengata orang. Tapi dalam masa yang sama, dia tak mengaku ayah kandung dia tu ayah dia. Maka layak ke dia panggil orang yang baik? Dia tak pernah ambil jahat lah. Walaupun tak pernah zina, juri, minum arak, tapi perbuatan dia tak mengaku ayah kandung tu ayah dia sebenar pun dah cukup untuk panggil dia orang paling derhaka atas muka bumi. Orang paling teruk atas muka bumi. Macam itulah orang musyrikin lain. Walaupun baik bagi pandangan mata kita, walaupun kita nampak jujur, amanah, bagus dan sebagainya, tetapi bila dia syirik pada Allah, apa Allah dalam Quran? Inna syirka la zulmun azim. Orang syirik, orang itulah orang yang paling buat kezaliman yang paling besar. Okey? Jadi, bukan nak cerita politik, tetapi kalau ada orang Islam yang kata pemimpin kafir, kalau ada orang Islam yang kata pemimpin kafir yang jujur lagi amanah lebih baik daripada pemimpin Islam yang korup lagi tak amanah, maka orang tu kena istighfar banyak-banyak. Tidak ada istilah pemimpin kafir yang baik. Bila kafir, tidak ada istilah baik bagi kafir. Bila namanya kafir, Allah tak ampun dosa dia. Bahkan Allah tak bagi kita minta ampun untuk dia lepas dia mati. Adapun orang Islam, mungkin dia jahat, mungkin dia ada rasuah, mungkin dia ada khianat. Lepas dia mati, boleh minta ampun tak untuk dia? Boleh. Dia seorang pemimpin yang memang memang betul pernah berasuah sejuta kali. Dia seorang pemimpin yang pernah khianat amanah sejuta kali. Tapi dia Islam. Lepas dia mati, boleh tak minta ampun untuk dia? Boleh. Tak ada masalah. Setiap malam buat tahlil untuk dia pun tak ada masalah. Tapi pemimpin kafir, pemimpin yang kafir, walaupun tak pernah solat satu sen pun, bila dia kafir, dia tetap makhluk paling jahat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bukan nak asuk benci mana-mana kaum, saya bukan nak asuk benci mana-mana parti politik, tapi saya nak kita jelas bahawasanya di sisi Allah, orang kafir tetap buruk
tetap jahat walaupun nampak dia baik. Walau bagaimanapun, kenyataan saya ini bukanlah nak suruh tuan-tuan benci orang kafir. Tak. Allah suruh juga kita buat baik pada orang kafir. Tapi kita kena ingat, orang kafir yang syirik pada Allah adalah orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, inna sesungguhnya Allah, okey, lahu baginya, mulku kerajaan, as-samawati langit-langit, wa dan al-ard bumi, okey. Yuhyi dia menghidupkan, wa dan yumitu dia mematikan. Yuhyi dia menghidupkan, yumitu dia mematikan, wa dan ma tidak ada, lakum bagi kamu, min daripada duni selain Allah min daripada waliyin pelindung, protector, wa dan la tidak juga nasirin penolong. Terjemahkan dia. Okey. Tuan Haji Muhammad Rashid, tolong terjemah boleh Tuan Haji Muhammad Rashid. Bismillah. Sesungguhnya Allah baginya kerajaan langit-langit dan bumi, dan dia menghidupkan dan dia mematikan, dan tidak ada bagi kamu daripada selain Allah daripada pelindung dan tidak juga menolong. Okey, baik. Itu terjemah dia. Allah Ta'ala kata sesungguhnya Allah baginya kerajaan langit dan bumi. Maksudnya Allah menguasai seluruh kerajaan langit dan bumi, termasuk hati-hati manusia. Termasuk hati ayah kamu yang mati kafir itu. Termasuk hati abang kamu yang mati kafir itu. Termasuk hati kawan-kawan kamu yang mati kafir itu. Allah menguasai segala-galanya. Itu maksud ayat. Yuhyi wa yumit ada dua makna. Pertama, yuhyi wa yumit, Allah menghidupkan kita, Allah matikan kita. Itu makna zahir. Allah hidupkan kita, Allah matikan kita. Itu makna zahir, semua kita faham. Daripada benda hidup, Allah keluarkan benda mati. Daripada benda mati, Allah keluarkan benda hidup. Itu semua kita faham. Yang kedua, maksud yuhyi wa yumit di sini ialah Allah menghidupkan hati seseorang dengan bagi dia iman. Allah mematikan hati seseorang dengan buat dia jadi kafir. Jadi menghidupkan, mematikan di sini ada dua makna. Pertama, makna zahir, orang hidup, orang mati. Itu semua jelas makna dia. Yang kedua, makna maknawi iaitu seseorang yang Allah bagi dia kehidupan sebagai muslim mukmin, maka Allah telah hidupkan hati dia. Seseorang yang Allah Ta'ala biarkan dia hidup sebagai orang kafir, walaupun dia sihat, berjalan puluh kilir, tetapi bagi Allah, hati dia telah mati, iaitu Allah Ta'ala telah mematikan hati dia. Tengok contoh dalam surah Al-An'am. Hamzah radhiyallahu anhu, dia beriman dengan Nabi SAW pada tahun kelima kenabian. Pada tahun kelima kenabian, Hamzah radhiyallahu anhu telah beriman pada Nabi SAW, maka Allah turunkan ayat, sama tak orang yang dulunya mati kami hidupkan dia. Tengok muka surat 143. Ayat 122. Tolong baca Puan Rosnah Husin. Boleh tak tolong baca? Muka surat 143 ayat 122. 143. Bismillahirrahmanirrahim. 143 ayat 122 ya. Ya, betul. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami berikannya cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah orang itu. Sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka lakukan. Allah Ta'ala tanya, sama tak seorang yang dulunya mati, kami hidupkan dia. Ikut ayat dia jelas. Orang dulunya mati, kami hidupkan dia. Siapa? Hamzah radhiyallahu anhu. Dulu dia mati. Walaupun dia hidup, tapi dia kafir, bagi Allah dia mati.
Kami hidupkan dia maksudnya kami bagi iman pada dia. Jadi ayat ni nak beritahu bahawasanya setiap orang yang mati sebagai orang kafir tu, Allah lah yang buat dia mati kafir, Allah lah yang buat dia mati sebagai orang beriman. Walau bagaimanapun jangan salahkan Allah, kerana Allah buat dia mati orang kafir kerana dia pilih nak jadi kafir. Allah buat dia mati sebagai orang beriman kerana dia pilih nak jadi orang yang beriman. Baik, kamu kena ingat, bila kamu mati sebagai orang kafir ataupun kamu mati sebagai orang pendosa, Allah dah kata jangan minta ampun untuk orang kafir yang mati, kamu minta ampun juga. Contohlah, maka kamu mati sebagai orang pendosa. Kamu kena ingat, bila kamu kembali pada Allah ke hari akhirat kelak, tidak ada siapa dapat melindungi kamu, tidak ada siapa dapat menolong kamu selain Allah, termasuk amalan-amalan kamu. Kalau Allah nak azab kamu, kalau Allah nak bagi punishment pada kamu, kamu punya amalan banyak mana pun tak dapat tolong kamu. Kamu punya kawan-kawan keluarga pun tak dapat tolong kamu. Okey, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim dalam surah Syu'ara. Pada hari yang mana anak-anak dan harta tak dapat beri manfaat pada seorang pun kecuali orang yang datang pada Allah dengan qalbin salim, hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera, syarat nombor satu sekali, hati tak syirik pada Allah. Itu nombor satu sekali. Siapa ada syirik pada Allah, confirm hatinya tidak sejahtera. Seterusnya ayat terakhir satu lagi. Laqad, demi sesungguhnya. Satu ayat lagi ya, ayat 117, ayat terakhir. Laqad, demi sesungguhnya, taba telah menerima taubat. Taba telah menerima taubat. Allahu oleh Allah. Ala ke atas. Ala ke atas. An-Nabi, Nabi. An-Nabi, Nabi. Wa dan Al-Muhajirin, orang-orang muhajirin. Al-Muhajirin, orang-orang muhajirin. Wa dan Al-Ansar, Al-Ansar. Okay. Allazina yang. Allazina yang. Okay. Allazina yang. Okay. Ittaba'uhu, mengikutinya. Follow him, follow Nabi. Ittaba'uhu, mengikutinya. Nya tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Fi dalam. Fi dalam. Fi dalam. Okey. Saati masa. Saati tempoh masa. Saat tempoh. Okey, saati tempoh masa. Al-usrah, yang sangat susah. Distress. Apa dia terjemah? Distress. Usrah dengan ain ya. Adapun usrah dengan alif. Tuan-tuan dan puan-puan biasa pergi kan program usrah. Program usrah kan. Usrah sana, usrah sini. Usrah tu guna alif. Alif, sin, ra, ta. Terjemah usrah tu kekeluargaan. Terjemah usrah tu kekeluargaan. Adapun sekarang usrah guna ain, maksudnya kesusahan. Fa inna ma'al usri yusra. Usri itu ain usrata, kesusahan. Min daripada okey. Ba'di sesudah. Ba'di sesudah, okey. Ma apa yang okey. Kada hampir-hampir. Kada hampir-hampir. Okey, kada hampir-hampir. Okey. Yazigu cenderung. Yazigu cenderung. Okey, cenderung. Okey. Dalam bracket tulis untuk berpaling. Yazigu cenderung, dalam bracket tulis untuk berpaling. Qulubu hati-hati. Qulubu hati-hati. Fariqin sebahagian. Fariqin sebahagian. Okey. Minhum di kalangan mereka. Minhum di kalangan mereka. Okey. Summa kemudian. Summa kemudian. Tabah dia menerima taubat. Tabah dia menerima taubat. Alaihim ke atas mereka. Alaihim ke atas mereka. Innahu sesungguhnya dia. Innahu sesungguhnya dia. Okey, dia Allah. Bihim dengan mereka.
bihim dengan mereka. Raufun maha pengasih. Raufun maha pengasih. Rahimun maha penyayang. Rahimun maha penyayang. Terjemahkan dia. Datin Dr. Rahya terjemahkan boleh? Ayat 117 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Demi sesungguhnya telah menerima taubat oleh Allah ke atas Nabi dan orang muhajirin dan ansar yang mengikuti Nabi, mengikutinya dalam tempoh masa yang sangat susah daripada sesudah apa yang hampir-hampir cenderung untuk berpaling, hati-hati sebahagian di kalangan mereka. Kemudian dia memohon taubat ke atas, menerima taubat. Kemudian dia menerima taubat ke atas mereka. Sesungguhnya dia dengan mereka maha pengampun, pengampun ni Ustaz? Maha pengasih. Maha pengasih, maha penyayang. Most kindness, most merciful. Okey, baik. Ayat ini diturunkan mengenai sahabat-sahabat yang pergi ke Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'atil usrah, saat ataupun tempoh masa yang sangat susah, itu tempoh di Tabuk. Hazrat Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika ditanya, Imam Mujahid kata, wahai Umar, apakah maksud sa'atil usrah dalam ayat ni? Apa makna sa'atil usrah, saat yang susah dalam ayat ni? Maka Hazrat Umar Al-Khattab berkata, kami pernah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Tabuk di musim panas. Kami sampai ke satu kawasan, punya dahaga, kami punya rasa haus sehingga kan kami rasa seolah-olah leher kami akan putus. Haus sangat, tak ada air sangat sampai kami rasa leher kami akan putus. Maka seseorang pergi cari air tapi tak jumpa. Lalu mereka menganggap mereka memang takkan dapat air sampailah leher mereka akan putus. Maksudnya dahaga sangat. Musim panas, bekalan air dah habis. Maka ada orang yang sembelih unta dia. Semata-mata nak ambil air dalam unta ni kan binatang yang boleh simpan air lama dalam perut. Orang panggil apa? Kantung air. Kantung air. Okey. Unta ni sejenis binatang yang boleh hidup lama kat padang pasir walaupun tak ada air. Sebab dia boleh simpan air lama dalam perut dia. Maka Umar Al-Khattab kata ada orang yang sanggup sembelih unta dia semata-mata nak minum air daripada kantung unta tersebut. Lalu ketika mana keadaan sangat getir, maka Abu Bakar kata, ya Rasulullah, doalah untuk kami. Doalah untuk kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Taala menurunkan hujan. Lepas Allah Ta'ala turunkan hujan, maka sahabat-sahabat semua buka geriba air mereka masing-masing. Buka bekal air masing-masing. Sehingga setelah penuh air di geriba mereka masing-masing. Geriba ni tahu geriba? Geriba ni bekas yang dibuat daripada kulit untuk simpan air. Bekas yang buat daripada kulit binatang untuk simpan air. Itu dia panggil geriba. Okey, bahasa lain panggil geriba. Bekas buat daripada kulit untuk simpan air. Biasanya orang Arab letak kat dinding-dinding rumah. Ada dua muncung belah bawah, muncung belah atas. Jadi orang Arab dulu dia buka, minum sambil kat dinding tu je boleh keluar air. Tak perlu angkat bekas. Jadi setelah penuh, mereka pun tutup, lalu mereka lihat ke atas, maka Sayyidina Umar kata, kami tidak melihat awan pun melintasi pasukan kami. Hujan turun, air dapat penuh kat bekas masing-masing, tapi kami tidak melintas pun, dapat melihat pun awan yang melintas atas kami. Jadi mana cerita mereka nak berpaling tu? Baik, maksud hati mereka hampir-hampir nak berpaling ialah ketika mana situasi teruk sangat, situasi susah sangat, maka setengah mereka berkata, betul ke Allah nak tolong kita ni? Kita ni berada di jalan yang benar, bersama Nabi yang benar, tetapi situasi rumit sangat, situasi teruk sangat, keadaan teruk sangat. Maka timbul dalam hati sahabat-sahabat Nabi, betul ke Allah nak tolong kita ni? Kita ni entah sampai entah tidak ke Tabuk, silap-silap mati dalam perjalanan je kita ni. Jadi oleh kerana dalam hati mereka ada sangsi, ada was-was, betul ke Allah nak tolong kita ataupun Allah tak nak tolong kita?
Punya dahsyat keadaan tu bagaikan orang-orang yang bertanya mata nasrullah. Tengok surah Al-Baqarah boleh tak? Punya teruk keadaan tu, ala inna nasrallahi qarib. Dekat surah Al-Baqarah, muka surat 33. Okey. 33 ayat 214. Tolong baca Kapten, tolong baca Kapten. Kapten Haji Abdul Latif. Kapten Latif tolong baca. Muka surat 33 ayat 214. Okey. Ataukah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum datang kepadamu cubaan seperti yang dalam orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cubaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, bila datang pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Okey. Allah Ta'ala tanya kita orang Islam lah, kamu rasa boleh masuk syurga macam tu saja ke? Aku belum lagi uji kamu sebagaimana aku uji Nabi dan sahabat-sahabat zaman dulu. Nabi dulu dan sahabat-sahabat mereka. Mereka punya teruk diuji sampai keluar daripada mulut Nabi dan juga sahabat-sahabat mereka perkataan, bila pertolongan Allah nak sampai ni? Bila pertolongan Allah nak sampai ni? Sampai macam tu sekali. Nabi orang yang paling kuat tahan ujian pun sampai terkeluar daripada mulutnya bila pertolongan Allah nak sampai. Jadi suasana begitu getir ketika dalam perjalanan nak pergi Uhud ni sehingga timbul dalam hati para sahabat, betul ke Allah nak tolong kita ni? Betul ke bantuan Allah akan sampai ni? Oleh kerana perasaan tu timbul dalam hati mereka, mereka minta ampun pada Allah Ta'ala. Tak keluar kat mulut perkataan tu. Perkataan tu tak keluar kat mulut pun, ya Allah Rasulullah, bila nak bantuan Allah? Tak, perkataan tu tak keluar kat mulut. Tapi oleh kerana ada dalam hati perasaan tersebut, mereka minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu Allah Ta'ala ampunkan mereka. Lepas tu Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala telah menerima taubat ke atas Nabi dan orang Muhajirin dan Ansar. Walhal, dosa daripada hati, kalau tak keluar kat mulut lagi, Allah tak kira sebagai dosa. Tapi oleh kerana mereka ni dekat dengan Allah Ta'ala, perasaan sangka tak baik pada Allah dalam hati tu pun mereka anggap sebagai satu kesalahan. Mereka tetap taubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka tetap taubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan Nabi pun Allah Ta'ala kata, Allah menerima taubat ke atas Nabi. Takkan Nabi sangka buruk pada Allah. Takkan Nabi nak sangka buruk tak ada bantuan Allah. Baik, walaupun dosa tu belum berlaku, mereka tetap minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu satu penerangan. Penerangan kedua, walaupun tak dianggap dosa, oleh kerana mereka dekat dengan Allah, mereka tetap anggap benda tu satu dosa. Kalau saya duduk kat situ zaman tu, saya ada perasaan yang sama, saya takkan minta ampun sebab bukan dosa pun. Bukan keluar kat mulut saya pun. Bukan saya cakap pelik-pelik pun. Saya cuma sangka bila Allah nak tolong ni. Tak Allah tak tolong, tentang kita matikan tak kat sini. Itu perasaan saya. Saya takkan minta ampun. Tapi oleh kerana mereka ni orang dekat dengan Allah, walaupun belum sampai tahap dosa, mereka tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah turunkan ayat, Allah Ta'ala menerima taubat Nabi dan orang Muhajirin dan Ansar yang mana mereka ikut Nabi semasa perangan Tabuk di tempoh masa kesusahan tersebut. Hujung ayat itu Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala sangat pengasih dan penyayang bagi mereka. Pendapat kedua mengatakan, setiap Muhajirin dan Ansar yang ikut Nabi ke Tabuk semua ada dosa sebelum ni. Betul kan? Orang Muhajirin dan orang Ansar yang ikut Nabi ke Tabuk semua ada dosa sebelum ni. Sebelum pergi perang macam-macam dosa. Tapi oleh kerana mereka bersabar ketika mana sa'atil usrah, ketika mana mereka benar-benar dalam kesusahan, mereka bersabar. Allah jadikan kesusahan mereka tu penyebab Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa mereka. Ini pun ada juga salah satu tafsirannya. Yang pentingnya, setiap kebaikan kita buat, Allah Ta'ala akan memberi pahala dan Allah kebaikan itu juga Allah Ta'ala akan jadikan sebab penghapus dosa-dosa kita yang lain. Okey, baik. Kita habis dah page ni.
Minggu depan kita akan masuk ayat 118. Menceritakan tentang 3 orang sahabat yang dipulaukan oleh Nabi dan sahabat-sahabat selama 50 hari. Nabi balik pada Tabuk, geng-geng munafik datang jumpa Nabi bagi alasan kelentong. Saya tak boleh pergi sebab gini. Nabi maafkan. Nabi lepaskan. 3 orang ni tak boleh bagi alasan pada Nabi SAW. Nabi pulaukan mereka. Bukan saja Nabi, bahkan sahabat-sahabat lain pulaukan mereka. Tak bercakap dengan mereka selama 50 hari. Sampailah Allah turunkan ayat ini sebagai berita gembira untuk mereka. Siapa mereka tu? Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu, dan juga Murarah bin Rabi' radhiyallahu anhu. Dia cerita tentang mereka, kita akan masuk minggu depan insya-Allah. Pengajaran tentang cerita mereka ialah bercakap benar akan bawa kepada kebaikan, kebaikan akan bawa kepada syurga. Itu hikmah pengajaran daripada cerita tentang mereka minggu depan. Munafik pandai menipu, pandai kelentong, selamat kat muka bumi ni, tapi kat akhirat tak selamat. Mereka orang iman kuat, buat salah, tak berani kelentong, tak berani nak menipu, maka mereka diuji sekejap, 50 hari kena pulau. Tapi Allah turun ayat bebaskan mereka, Masya Allah. Mereka selamat ke akhirat. Okey, berhenti sini dulu. Minta maaf salah silap kalau ada. Minggu depan kita sambung lagi, insya-Allah. Kita berhenti awal sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafaatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa zidna ilma walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tahun baru semua. Lupa nak beritahu.